turun kaki dulu ke tangan dulu nak sujud ni? Lutut lah. Nak turun lutut dulu ke nak turun tangan dulu? Ada orang dia turun lutut dulu. Ini kebanyakan lah. Ada orang dia turun tangan dulu. Kedua-duanya ada hadis yang mana Nabi SAW diriwayatkan sebagai bersabda, kalau salah seorang daripada kamu nak turun sujud, jangan turun seperti mana turunnya unta. Hadis yang sama, riwayat yang berbeza-beza. Anak murid perawi riwayat hadis ni berbeza-beza. Yang awal sama, jangan turun macam unta turun. Sebahagian perawi tambah, hendaklah dia turun lutut dulu sebelum tangannya. Sebahagian pula kata, Nabi kata, turunlah tangan dulu sebelum lututnya. So, ada dua hadis ni bercanggah. Dua bercanggah. Hadis yang sama, sebahagian kata, turun lutut dulu, sebahagian kata, turun tangan dulu. So, tuan-tuan tengok, unta turun tangan dulu ke lutut dulu? Persoalannya, unta ada tangan ke? Kan? Persoalannya unta ada tangan tak? Orang yang kata unta tak ada tangan, maka dia kata turunlah tangan dulu. Sebab unta dia turun lutut dia dulu. Dia mana ada tangan? Tengok unta turun. Kita pun tengok daripada tepi. Unta depan kita. So unta memandang ke sana. Kita tengok dia turun. Oh, dia turun lutut dulu. Sebab dia akan turun kaki depan tau. Itu lutut unta. Dia kata Nabi tak bagi turun macam ni lah. So kita turun tangan dulu lah. Okay. Sebahagian kata tak. Tangan unta tu kaki depan dia lah. Kaki depan dia, tangan dia. Kaki dia belakang. Jadi oleh kerana unta turun tangan dia dulu, maka kita turunlah lutut kita dulu. Maka dalam isu ni, mazhab Syafi'i dia pilih turun lutut dulu lah. Maliki pula, sebahagian ulama mazhab Maliki dia kata turun tangan dulu. Maka ada khilaf. Tanya penulis ni, dia kata hadis ni dhaif. Habis cerita. Adalah beberapa hadis. Hadis Wa'il bin Hujur, letakkan lutut dulu. Ia dhaif disebabkan Syarik An-Nakhai. Syarik ni dia ingatan tak kuat. Maka dia bersendirian, seorang-seorang dia riwayat daripada jalur Wa'il bin Hujur. Tak sahih. Dinilai dhaif oleh Al-Bukhari dan Ad-Daraqutni. Ada di sana riwayat Abu Hurairah yang larang turun seperti turunnya unta. Turunkan tangan dulu. Ia juga dhaif. Kerana Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan juga bertafarrud. Itu bersendiri dalam riwayat ni. Dinilai dhaif oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Daraqutni. Baik. Tetapi di sana ada asar daripada sahabat. Yang mana sahih daripada perbuatan Umar, riwayat Tahawi dan Ibnu Umar, yang mana kedua mereka ini menurunkan lutut mereka dahulu. Juga ada riwayat daripada Umar, dia turun tangan dulu. Maksudnya sahabat Nabi ni kadang-kadang turun lutut dulu, kadang-kadang turun tangan dulu. Maka penulis cenderung untuk kata pilihan masing-masing. Nak turun tangan dulu boleh, nak turun lutut dulu boleh. Jangan tak turun sudah. Dia pun confuse, nak turun tangan dulu ke kaki dulu ni? Tak payah turun lah, senang, keluar pada khilaf. Keluar pada khilaf apa makcik oi? Batal solat sebab tak sujud. Yang penting turun. Kalau ada orang dia nak turun tangan dulu, dia tak larat nak turun lutut dulu. Lutut sakit, turun tangan dulu. Kalau dia kata kalau turun tangan dulu tak boleh, perut saya ni tak mengizinkan, susah nak turun tangan dulu, maka turunlah lutut dulu. Mana-mana pun tak apa. Tapi boleh ke turun kepala terus? Saya ingat tak boleh kot. Dia mesti sama ada tangan dulu atau lutut dulu. Tapi sebahagian ulama Maliki, dia orang ada jugalah alasan yang bagus dalam masalah ni. Dia kata sebenarnya kami pilih turun tangan dulu
Sebab apa turun tangan dulu? Sebab dia kata, kalau turun lutut dulu, zaman dulu kan banyak lantai-lantai ni kayu. Jadi bila turun lutut dulu, dia bunyi bising. Turun sontak kan. Jadi dia kata tak sesuai untuk solat. Turun tangan dulu, tak ada bunyi. Tapi itu alasan dia sajalah. Hadis tak sahih pun dalam masalah ni. Tapi kalau dah masjid kita sekarang ni jubin, nak turun kuat mana sangat lutut tu? Jubin kuat lagi pada lutut kan? Okey. Baik. Kemudian sujud. Sujud pun rukun lah. Okey, sujud ni rukun di dalam salat. Apa maksud sujud? Sujud ni dalam bahasa al-khudu'. Sujud ni dalam bahasa bermaksud menundukkan diri hanya semata-mata beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadatlah. Jadi dalam solatlah. Sebab itu sahabat Nabi, dia ada tanya kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kaifa urafiquka fil jannah?" Ya Rasulullah, macam mana aku nak mengiringi kau dalam syurga? Ni soalan sahabat ni. Sahabat dia kalau tanya soalan, mesti soalan yang berkaitan dengan akhirat. Kalau tanya pasal dunia pun yang ada sikit kaitan dengan akhirat, bab hukum hakam, sebab tanya Nabi kan. Maka Nabi kata, fa'in ala nafsika bi kathratis sujud. Tolonglah diri engkau dengan perbanyakkan sujud, iaitu perbanyakkan salat. Perbanyakkan salat. Maka sujud yang banyak ni disukai oleh Tuhan, iaitu sujud di dalam salat. Maka sujud rukun di dalam salat. Mesti turun sujud. Sujud 2 kali lah. Dalam satu rakaat sujud 2 kali, diasingkan dengan duduk di antara 2 sujud. Okey, kalau satu orang tu dia sujud 3 kali, apa jadi solat dia? Satu rakaat sujud 3 kali. Tanya, pasal apa Mak Haji sujud 3 kali Mak Haji? Saya beriman lebih ustaz pagi ni. Saya tak tahu nak cakap, saya sujud 3 kali ya. Sebab kita istighfar pun 3 kali, takkan sujud 2 kali saja. Batal solat Mak Haji. Batal solat ya. Batal solat. Kerana kita menambah, dia menambah satu perbuatan di dalam salat yang bukan daripada jenis salat. Solat subuh 3 rakaat. Lepas habis 2 rakaat tu dia bangun tambah rakaat ketiga. Pasal apa Pak Haji? Solat subuh 3 rakaat. Dia pun sama kita balik. Jangan nak jadi Wahabi. Aku solat subuh 3 rakaat ni pun untuk Tuhan juga. Apa salah ke? Takkan masuk neraka kot solat subuh 3 rakaat. Aku sujud ni. Aku baca Fatihah rakaat ketiga ni, aku rukuk pada Tuhan ni. Tak boleh. Kerana disiplinnya, bila Nabi dah tunjuk rakaat yang tertentu untuk salat fardu, maka kena ikutlah. 2 rakaat lah. 2 kali sujud, 2 kali sujud lah. Macam mana sifat sujud? Bagi orang yang tak sakit lah, dia meletakkan dahinya di atas lantai. Dia meletakkan dahinya di atas lantai. Okey, tengok. Dia mengatakan, wa yajibu ay yasjuda ala sab'ati a'dhumin. Wajib untuk dia meletakkan 7 tulang di atas lantai. 7 tulang di atas lantai, wajib letak atas lantai bagi orang yang mampu. Yang tak mampu tadi, dia tak mampu sujud katakan, tak apalah dia sujud atas kursi lah. Tapi bagi yang mampu dalam solat fardu, dia mesti meletakkan 7 tulang. Apa 7 tulang tu? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu hujung kaki. Baik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, 'ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafal qadamain." Nabi kata, wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan. Nabi ni bila disebut aku diperintahkan, maksudnya siapa perintahkan Nabi? Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah tunduk dengan perintah selain daripada Allah Azza wa Jalla.
Maka Nabi kata, aku diperintahkan, maksudnya Allah perintahkan aku untuk aku sujud di atas 7 anggota. Kemudian Nabi kata alal jabhah. Nabi kata di atas dahi. Wa asyara biyadihi ila anfih. Lepas tu Nabi kata, Nabi meletakkan atas dahi, kemudian Nabi isyarat dekat hidung. Isyarat dekat hidung. Maka hidung sunat. Maksudnya kita sujud, letak dahi, lekatkan hidung di atas lantai, sunnah. Tapi kalau dah hidung kita tak berapa nak mancung sangat, dia kata susah ustaz, hidung saya lepeh sungguh, jenuh pula macam tu, tak kena ustaz, ke tak batal solat lah, tak batal solat lah kan. Tak apa, dia sunnah saja. Kalau susah tak apa, tapi tak ada lah, mesti kena kan, boleh kena, ni cerita je lah kalau ada. Wal yadain, dan 2 tangan kalau ada tangan lah. Kalau tangan kudung tak ada lah, 1 je lah. Okey. War rukbatain, dan 2 lutut, dan wa atrafil qadamain, dan 2 hujung jari kaki. Sebab itu bila sujud jangan angkat kaki belakang. Wajib sujud di atas hujung jari. Dan terbaik hujung jari itu dilipatkan sedikit. Nak keluar daripada khilaf. Kalau dia letak lurus saja okey. Tapi kalau dia tak letak langsung, maka salatnya tidak sah. Okey? Maka kena tahulah yang ni. Okey, boleh? Maka tangan ni selari dengan bahu atau telinga. So bila kita sujud kan tangan letak bawah kan? Kita wajib letakkan tangan di bawah. So tangan tu nak letak mana? Selari dengan telinga atau selari dengan bahu. Dan angkatkan siku supaya siku tak letak di atas lantai. Kerana Nabi SAW melarang orang salat dan iftirash ataupun yafrishu yadaihi, meletakkan sikunya seperti mana anjing. Kan anjing bila dia duduk, dia akan duduk macam tu kan? Nabi tak bagi. Makruh perbuatan tu. Maka angkatkan sedikit siku. Angkat siku. Baik. Direnggangkan tangannya dan lama sedikit selagi tidak membebankan makmum. So, renggangkan tangan. Renggangkan. Renggangkan sikit. Daripada badan. Kemudian tangan ni ke hadapan, ke arah kiblat. Okey. Renggangkan pahanya dan renggangkan sedikit pahanya dari perutnya dan arahkan jari ke arah kiblat. Maksudnya jangan terlalu jauh daripada paha, jangan terlalu dekat dengan paha. Sekadar. Jangan terlalu jauh. Letak kepala sampai nak baring dah, sampai nak menerak dah. Tak. Itu bukan sujud, itu menerak namanya. Okey? Bagi sekadar. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Okey. Cuma fuqaha menyebut orang perempuan ni eloklah sikit rapat banding lelaki supaya orang tak tengok badan dia. Tak disebut dalam hadis yang sahih, tapi tidak salah untuk amal kerana orang perempuan ni memang ada sifat malu sikit. Jadi tutuplah sikit, tak apa. Okey. Tapi kalau orang perempuan tu nak solat macam ni, cara macam ni cara solat Nabi. It's okay. Okey? Baik. Adakah kaki di belakang tu nak renggang ke nak rapat? Bila kita solat, kita sujud, paha kita renggang kan? Paha kita renggang. Kaki belakang renggang ke rapat? Yang ni khilaf. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW, sahabat kata, Nabi ni bila sujud, rasan baina aqibaih, Nabi melekatkan 2 kakinya. Lekat bagi lekat. Tapi perkataan itu tidak sahih daripada Nabi. Yang sahihnya, tidak ada riwayat yang jelas. Maka sebab itu mazhab Syafi'i dia pilih renggang kaki. Sebab apa dia pilih renggang?
Sebab dia kata lutut renggang. Jadi bila lutut renggang, kaki pun renggang lah. Manakala sebahagian ulama, walaupun hadis yang saya baca tadi, yang jelas Nabi renggang kan, Nabi lekat kan, dia kata tak sahih. Tapi dia kata di sana ada hadis sahih yang mengisyaratkan kaki Nabi lekat. Kaki Nabi itu dirapatkan. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi hilang daripada dia. Kan Nabi ni isterinya ramai. Jadi kena ikut turn. Hari ni turn siapa? Esok turn siapa? Jadi bila Nabi dengan Aisyah, tiba-tiba Nabi hilang, Aisyah cari. Mana boleh ni turn aku. Dia Aisyah duk cari Nabi. Cari-cari. Kan? Aisyah punya tangan tu betul-betul landing di atas kaki Nabi. Betul-betul landing di atas dua kaki Nabi dalam keadaan kaki Nabi tegak berdiri waktu sujud. Aisyah kata, "Fawaqa'at yadi 'ala batini qadamaihi wa huma mansubatan." Tangan aku betul-betul landing di atas dua tapak kaki Nabi dalam keadaan dua tegak berdiri. Maksudnya macam mana tangan nak landing atas dua kaki? Kalau renggang. Ini pandangan pilihan Syekh Utsaimin. Alhamdulillah. Pandangan Syekh Utsaimin. Maka saya pun setujulah dengan pendalilan ni. Pendalilan yang bagi saya macam hebat juga lah. Kadang-kadang kita baca hadis kita tak perasan. Tengok cara ulama baca hadis. Dia orang baca hadis, dia orang tahu maksudnya kaki Nabi rapat kerana Aisyah boleh landing dengan tangan dia di atas dua kaki. Okey, walaupun tak jelas sebenarnya, tapi dari sudut mafhumnya begitulah. Dari sudut apa yang dapat difahami, implied meaning. Begitu. Tapi penulis ni dia kata tak, renggang dia kata, sebab tak ada hadis yang sahih kata rapat. Oleh kerana lutut renggang. Ni penulis Syekh At-Tarifi, Abdul Aziz At-Tarifi. Tapi bila kita bincang yang ni tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah maksudnya kita nak kata orang yang renggang ke rapat ke batal solat, tak. Sebab kita tengah bincang sifat solat Nabi. Bila kata sifat solat Nabi, masuk dalam tu rukun, masuk dalam tu benda sunat. Kan? Jadi bila masuk benda sunat, orang tak buat benda sunat, tak batal solat. Seperti mana orang yang solat tak baca surah, tak batal solat dia. Tapi dia tak dapatlah fadilat. Sifat solat Nabi bila solat baca surah. Dia solat sunat baca Fatihah saja. Surah tak baca. Kita tak boleh kata solat dia batal. Kerana baca surah adalah sunat. Okey. Bacaan sujud tilawah. Imam baca sujud tilawah. Imam baca bacaan yang ada ataupun surah yang ada sujud tilawah. Kemudian imam sujud. Kita pun makmum wajib sujud bila imam sujud. Jadi bila kita sujud nak baca apa? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu. Bacaan itu tidak sahih. Tak sahih juga. Dia kata banyaknya dhaif. Tak apalah, ilmu kan. Saya pun macam tu juga dulu tuan-tuan. Saya pun macam tu. Dhaif juga. Siapa yang kata dhaif? Daraqutni kata dhaif. Jadi kalau tuan-tuan nak kecam, nak kata Wahabi, silakan. Pada Daraqutni lah, bukan saya. Saya lepas diri. Sanad dia terputus. Habis tu nak baca apa ustaz? Baca bacaan dalam sujud lah. Apa baca bacaan dalam sujud? Subhan rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafirli. Kan? Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Habis tu ustaz kalau saya baca sajadah wajhiyal ladzi tak batal solat. Tak. Cuma hadis tu tak sahih. Sifat solat Nabi ni kita nak ikut mana yang Nabi buat. Bacaan dalam sujud sahwi. Tuan-tuan dan puan-puan baca apa sujud sahwi?
Subhana man la yanamu wa la yashu. Memang disebut dalam kitab fiqh. Betul, ada sebut. Al-Imam Rafi'i juga menyebut dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Tetapi Ibn Hajar ketika mana menilai hadis tu, bacaan tu, dia kata lam ajid lahu asla. Aku tidak menjumpai mana-mana hadis yang sahih menganjurkan bacaan itu. Maka kembalilah kepada bacaan yang asal, Subhana rabbiyal a'la, ataupun bacaan sujud yang saya baca tadi. Tapi ustaz, saya tak nak ubah ustaz, saya nak baca subhana man la yanamu wa la yasu. Tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan tak nak ikut apa yang saya sebut tu, bagi saya kita boleh saja berbeza. Boleh berbeza ni. Ada orang, satu orang datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya banyak tak setuju dengan ustaz." Datang lepas kuliah, datang, "Ustaz, saya banyak tak setuju dengan ustaz." Saya kata, "Alhamdulillah, tak setuju dengan saya." Dia pun macam terkejut. Saya kata, kalau orang tak setuju dengan saya, legalah saya. Tuan-tuan boleh ikut orang lain. Bila tuan-tuan ikut orang lain tu yang akan bertanggungjawab ni. Betul tak? Tak apalah. Tak setuju dengan saya, okey. Saya bukan Nabi nak kena setuju semua. Yang kena setuju semua ni Nabi je. Selain daripada Nabi, boleh beza pendapat. Boleh beza pendapat. Baik.